kita akan sambung fizik yang seterusnya. Hari tu minggu lepas kita dah cover prinsip Pascal dengan prinsip Bernoulli. Sepatutnya kena cover prinsip Archimedes dulu sebelum prinsip Bernoulli dulu, tapi saya skip sebab prinsip Archimedes ni dia sedikit panjang dan sedikit teknikal sebab dia melibatkan pengiraan. So prinsip Pascal dan prinsip Bernoulli tu kita boleh gabung dalam satu sesi sajalah. So kita ulang balik, revision balik apa itu prinsip Pascal dengan prinsip Bernoulli. So prinsip Pascal ni dia apply for bendalir yang tertutup dan tidak bergerak, statik. So apa yang dia akan jadi, tekanan yang dipindahkan adalah secara seragam dan sama rata semua arah. Itu adalah prinsip Pascal. So dia apply untuk sistem hidrolik. Sistem hidrolik seperti jet hidrolik dan brake hidrolik. Untuk prinsip Bernoulli pula, dia apply untuk sistem bendalir yang bergerak. So apa dia akan berlaku? Apabila laju bendalir itu meningkat, maka tekanan menurun. Ataupun sebaliknya lah, kalau laju bendalir itu menurun, maka tekanan meningkat. Itu adalah prinsip Bernoulli. Dia datang daripada prinsip keabadian tenaga. Apply dalam sistem sayap kapal terbang, pelindung Bunsen, tendangan bola melengkung, spoiler kereta, macam-macam lagi lah. So yang tu untuk tempat di mana bendalir bergerak, maka kita apply prinsip Bernoulli. Kalau bendalir tu tidak bergerak dan tertutup, kita apply prinsip Pascal. So hari ini kita nak sambung prinsip Archimedes. So sebelum tu kita kena review balik lah apa itu daya apungan yang kita duk belajar waktu form 2 dahulu. So daya yang bertindak ke atas apabila terdapat perbezaan tekanan antara permukaan atas dengan permukaan bawah suatu objek terendam di dalam suatu cecair. Tak semestinya cecair, gas juga lah. So bendalir. Maka prinsip Archimedes ni dia apply untuk benda yang terendam, yang terapung, yang tenggelam. So dia berbeza lah daripada prinsip Pascal dengan prinsip Bernoulli. So kenapa terdapatnya daya yang bertindak ke atas ni, iaitu kita panggil daya apungan, sebab terdapat perbezaan tekanan. So kalau kita tengok dalam gambar rajah bawah ni, kita ada satu silinder lah, silinder objek. Maka apa yang kita belajar waktu topik yang pertama dalam bab 2 ni adalah tekanan cecair, GH kan. So tekanan cecair bergantung kepada ketumpatan dan kedalaman cecair itu. Tetapi in this case, sebab kita masih dalam cecair yang sama untuk dua bahagian kan. So silinder ni ada bahagian atas dan bahagian bawah. So bahagian atas tu berkedalaman rendah, manakala bahagian bawah dia adalah berkedalaman tinggi. Maka obviously lah tekanan di bahagian bawah ni lagi tinggi daripada tekanan cecair di bahagian atas. Maka terdapat perbezaan tekanan. Maka daya yang dikenakan di bahagian atas, di bahagian permukaan atas, dengan daya yang dikenakan di bahagian permukaan bawah, walaupun luas dia sama, tetapi daya dia berbeza lah, sebab tekanan dia berbeza. Okey, maka kita kena carilah berapa banyak magnitude daya apungan ni. So daya apungan ni adalah daya paduan apabila dua daya yang berbeza tu bertindak ke atas objek itulah. So kita kata F2 ni lagi besar nilai dia daripada F1 sebab F2 ni tekanan dia tinggi, F1 ni tekanan rendah, maka daya F2 lagi besar kan. So F2 tolak F1 ni magnitude sahajalah. So macam mana kita nak cari daya? Formula tekanan adalah F over E kan, daya bahagi luas. So nak cari daya, luas kena darab dengan tekanan. So F sama dengan P darab P. So dekat sini P2 A2 tolak P1 A1. So disebabkan luas di bahagian atas dan luas di permukaan bawah adalah sama, kita boleh replace dengan A.
Dia akan jadi macam ni lah. P1 A. Maka kita boleh faktorkan A. P2 tolak P1. Okey, so yang ni adalah, kalau kita susun balik macam ni pun boleh. Yang ni adalah daya apungan. Tetapi kita kena kira lah berapa tekanan dia kan, sebab kita tak tahu tekanan dia kalau kita tengok daripada formula ni. So kita boleh masuk balik formula tekanan cecair rho G H yang kita tulis kat atas tadi ni. Okey, so kita masukkan balik yang ni, sama dengan rho GH2 tolak rho GH1 darab dengan A. Maka disebabkan rho dengan G adalah nilai yang sama, kita boleh faktorkan. Tinggallah H2 tolak H1 darab dengan A. So H2 dengan H1 adalah beza kedalaman delta H. So kita boleh replace lah semua ni dengan H saja, panjang silinder tu. So kat sini rho G H A. Okey. So kita masih lagi mengalami kesukaran sebab sukar untuk kita mengukur luas lah suatu objek. Kalau objek tu melengkung, payahlah kita nak mengukur luas permukaan objek itu kan. So apa yang kita kena buat, kita kena gabungkan H dengan A ni jadi satu benda baru. So basically isi padu adalah luas darab dengan tinggi. So luas dia adalah A, tinggi dia adalah H kan. So isi padu silinder ni sebenarnya luas bulatan darab dengan tinggi silinder tu. Okey, kan kalau kita belajar dalam maths, isi padu silinder adalah pi r square H kan. So yang ni adalah luas bulatan, yang ni adalah tinggi silinder. Panjang darab lebar darab tinggi kan. So panjang darab lebar tu adalah luas permukaan, yang tinggi tu darab dengan tinggi kan. So ni panjang darab lebar. So length darab dengan width kan. Lepas tu height. Yang ni untuk contoh lah, yang ni untuk cube kan. Luas permukaan adalah panjang darab lebar, lepas tu darab dengan tinggi. So basically isi padu formula dia mesti luas darab tinggi lah, tak kisahlah bentuk dia apa, kita boleh cari. So samalah dengan yang ni, kita boleh generalizekan untuk semua bentuk, untuk semua objek. Basically kalau luas darab dengan tinggi ni maksudnya isi padu. So kita dapatlah formula terakhir rho G B. So isi padu mudahlah kita nak ukur dia berbanding dengan luas. Okey, so yang ni adalah formula untuk daya apungan rho G B. Dia bergantung kepada ketumpatan cecair, graviti, cecair graviti dan juga isi padu cecair. Isi padu cecair disesarkan. Isi padu cecair disesarkan. Okey, semua berkaitan dengan cecair lah. Okey, so kita move on. Prinsip Archimedes ni cerita pasal apa? Tadi saya cakap pasal objek terendam kan. So menyatakan bahawa objek yang terendam sebahagian atau sepenuhnya. So ada dua keadaan lah yang terendam ni. Sama ada dia terendam separuh saja ataupun sebahagian saja, ataupun dia terendam sepenuhnya. Di dalam satu bendalir, cecair atau gas mengalami daya apungan yang sama dengan berat bendalir yang disesarkan. So yang ni adalah prinsip Archimedes. Dia cakap kalau objek tu terendam, tak kisah separuh atau sebahagian, daya apungan tadi yang kita kira tadi tu, rho GV tu boleh juga sama nilai dia dengan berat bendalir yang disesarkan. So kita boleh juga formula dia macam ni, FB sama dengan berat cecair disesarkan. So nak cari berat mesti ada jisim cecair dengan graviti, kapasitas graviti. So jisim cecair datang daripada ketumpatan jisim bahagi isi padu, mass over volume. So nak cari jisim isi padu darab dengan ketumpatan. So mass ataupun jisim sama dengan ketumpatan darab dengan isi padu. So kita boleh gantikan balik dalam formula ni. So rho V G yang ni adalah samalah juga dengan rho G B. So kita basically daripada dua cara, yang atas tu kita guna kaedah
tekanan yang berbeza, perbezaan tekanan, kita dapat rho GB juga. Yang prinsip Archimedes ni berdasarkan berat bendala yang disesarkan pun kita dapat rho GB juga. So formula yang kita akan guna kebanyakannya adalah rho GB. Okey. So kita tengok pula eksperimen ni. Ada satu neraca spring yang objek tu tergantungkan dalam dekat neraca spring di udara. Maka berat di udara W adalah 5 Newton. Contoh sajalah 5 Newton ni, contoh saja. So kita katakan berat yang 5 Newton ni berat sebenar objek itu. Real weight. Dalam bahasa Inggeris real weight lah. Okey, kalau kita ambil objek ni, kita rendamkan dia sepenuhnya. Rendamkan dia sepenuhnya, maka prinsip Archimedes apply lah kan. Tapi kita dapati bahawa bacaan neraca spring kita berkurang menjadi 3 Newton. So berat dalam air ni WA jadi 3 Newton, kita panggil dia berat ketara, apparent weight. Dan kalaulah kita tengok bilangan air yang disesarkan tu, jisim dia, air yang disesarkan dia tu, kita panggil WS lah, 2 Newton. Kita ukur lah berat air yang disesarkan tu 2 Newton. So kalau ikut prinsip Archimedes, berat air disesarkan ni sepatutnya jadi daya apungan lah kan. Sebab dia kata kalau objek tu terendam sebahagian atau sepenuhnya, in this case sepenuhnya, berat yang air yang disesarkan ni 2 Newton ni adalah daya apungan untuk objek ni. Okey, so kalau kita tengok kehilangan berat kan, sebab berat asal 5 Newton, berat dalam air jadi 3 Newton, maka ada kehilangan berat. So berat udara kita tolak dengan berat dekat air, 5 tolak 3 dapat 2 Newton. Maka 2 Newton ni kita tengok samalah dengan berat air yang disesarkan. Maka kita boleh katakan juga dia sama juga dengan daya apungan. So daya apungan ni adalah berat air disesarkan, kehilangan berat. Ada dua kan, berat air yang disesarkan dan juga dia merupakan kehilangan berat. Okey. So dekat sini saya nak cerita isi padu air yang disesarkan ni disebabkan objek ni direndam sepenuhnya, maka dia bersamaan juga dengan isi padu objek yang terendam tu. So kalau kes dia rendam sebahagian, tak semestinya sama. Okey, kalau in this case sebab dia rendam sepenuhnya, maka kita boleh assume isi padu air yang disesarkan tu adalah sama dengan isi padu objek yang direndam. Okey. Hubungan antara keseimbangan daya dengan keadaan keapungan. Okey, so ada beberapa bagai keadaan keapungan. Maka kita tengok dulu kes yang pertama ni, sesuatu objek dia timbul kan atas permukaan air, tak ada satu pun bahagian dia ni yang terendam. Maka dan dia juga tidak bergerak kan. Maka bila dia tidak bergerak dalam keadaan pegun, kita katakan dia ni dalam keseimbangan daya. Kita dah belajar kan kalau konsep keseimbangan daya ni maksudnya penciptaan dia kosong, penciptaan dia sifar. Maksudnya sama ada laju malar ataupun pegun, dia dalam keadaan pegun. Tapi in this case dia dalam keadaan pegun lah. Maka keseimbangan daya-daya yang terlibat dalam objek ni semuanya seimbang. So daya apa yang ada? So of course yang paling obvious adalah berat objek tu lah. Kita kata WO. Berat objek memang sentiasa ada kan. Tetapi ada lagi satu daya yang kita belajar kalau prinsip Archimedes ni, daya apungan lah. Mesti kena ada daya apungan kan, sebab dia terendam. Walaupun dia tak terendam sepenuhnya ataupun sebahagian, tapi kita katakan dia terapung lah, dia terapung, maka adalah daya apungan. Okey. So dekat sini kita tak bolehlah cakap daya apungan dia tu sama dengan berat air yang disesarkan, sebab tak ada air yang disesarkan pun, sebab tak ada bahagian yang tenggelam. So yang ni prinsip Archimedes tak apply lah kan. Cuma kita boleh assume disebabkan dia ni tak bergerak, maka dia dalam keseimbangan daya, maka kita katakan daya apungan dia mesti sama dengan berat objek. Kan daya dia mesti sama dengan berat objek lah, kalau tidak dia tak seimbang. So ini dalam keadaan keseimbangan, maka dia kita katakan berat daya apungan tu adalah sama dengan berat objek. So kat sini kita tak boleh nak guna daya apungan tu sama dengan kehilangan berat, sama dengan berat air yang disesarkan, sebab tak ada air yang disesarkan, tak ada benda bahagian yang tenggelam.
Okey, kalau kita tengok kes yang kedua, objek ni dia tenggelam sebahagian. Maka dia tak bergerak juga. Maka dalam keseimbangan daya juga, daya apa yang terlibat? Macam tadi ada berat objek dan juga daya apungan. Daya apungan ni kita tahulah kalau dia tenggelam separuhnya ni, terendam sebahagian ni, maksudnya ada friksi Archimedes, maksudnya ada berat air yang disesatkan. So dekat sini FB disebabkan dia tidak bergerak, FB ni juga bersamaan dengan WO lah kan. Yang ni dalam prinsip keseimbangan daya. Tetapi FB juga boleh sama dengan berat air ataupun cecair yang disesatkan. Sebab dia ada bahagian yang terendam, ada bahagian yang terendam walaupun sebahagian. Maka kita boleh guna juga formula rho G V, sama maksudlah. Dan kita boleh juga katakan bahawa isi padu yang kita nak guna ni, isi padu cecair yang disesarkan ni adalah isi padu objek, tapi kita ambil berapa persen saja yang dia terendam. So jangan ambil isi padu objek tu keseluruhannya, kita hanya ambil bahagian yang terendam ni, berapa banyak yang terendam, kita pecahankan dia, jadikan dia sebagai nilai pecahan dan darabkan dengan nilai isi padu objek itulah. So yang kita katakan isi padu cecair yang disesarkan adalah sama dengan isi padu objek yang terendam. Okay. Untuk yang kes yang ketiga ni, semua keseluruhan objek tu duduk di bawah permukaan air. Daya yang terlibat of course adalah berat objek dan daya apungan. Lagi sekali objek ni tidak bergerak dalam keadaan pegun, maka dalam keseimbangan daya juga, maka kita boleh katakan daya apungan tu sama dengan berat objek. Dan juga disebabkan dia terendam sepenuhnya, prinsip Archimedes juga apply dekat sini, yang menyatakan bahawa daya apungan sama dengan berat cecair yang disesatkan. Maka kita boleh guna formula rho G V. Kali ini V kat sini isi padu cecair yang disesatkan adalah sama dengan isi padu objek, sebab keseluruhan objek tu terendam, maka kita boleh je ambil isi padu objek itu. Okey, so kita tengok pula kes yang keempat ini. Kalau objek tu dia terendam sepenuhnya juga, cuma dia nak kata macam mana, dia dia timbul kat tengah-tengah cecair tu, kita katakan dia terapung kat tengah-tengah cecair. Okey, so masih lagi dalam keadaan tidak bergerak dalam keseimbangan daya. So daya yang terlibat adalah berat objek dan daya apungan. Maka kita boleh katakan FB itu daya apungan sama dengan berat objek dan dia terendam sepenuhnya, prinsip Archimedes apply. FB sama dengan WL, berat cecair yang disesarkan, dan kita boleh guna rho G V. So tiada masalah dekat sini, masih lagi sama dengan kes yang ketiga tadi. Okey, yang berbezanya adalah kes yang kelima dan keenam. Okey, so daya yang terlibat macam biasa, WO dengan FB. Tetapi kali ni objek ni dia memecut ke bawah, maksudnya kita nampak objek ni sedang tenggelam, sedang turun ke bawah dengan satu pecikan lah. Maka dia bukan dalam keadaan keseimbangan daya, sebab dia ada pecikan. Keseimbangan daya kata tiada pecikan, sebenarnya ada pecikan, dia tidak seimbang, daya-daya yang terlibat tidak seimbang. Tetapi kita boleh tahu daripada clue ni, daya yang terlibat yang mana yang menyebabkan objek ni turun ke bawah mestilah komponen berat, sebab berat tunjuk arah ke bawah, pecikan tunjuk arah ke bawah, maksudnya berat ni lagi besar magnetik dia daripada FB. So WO lagi besar daripada FB, tapi FB kita masih lagi boleh kira guna rho G V dan WL, berat cecair yang disesatkan, sebab prinsip Archimedes masih lagi apply, sebab dia terendam, objek yang terendam sepenuhnya ataupun sebahagian. Cuma dekat sini kita tak boleh katakanlah WO ni sama dengan FB macam yang sebelum-sebelum ni. Okey, kalau kita tengok kes yang terakhir ni, kalau kita letak objek itu, tapi objek tu nampak dia tengah timbul naik ke atas, dia bergerak lah, dia bergerak ke atas, masih lagi bukan keseimbangan daya, daya-daya dia masih lagi tidak seimbang. So daya terlibat berat objek dengan daya apungan. Okey, so kat sini obvious lah kita nampak daya apungan ni lagi besar nilainya daripada
berat objek sebab daya apungan tunjuk ke atas, pecutan pun tunjuk ke atas, maka daya paduan mesti ke atas lah kan. So kita katakan daya apungan besar daripada berat objek, tapi kita boleh kira lah daya apungan tu guna formula rho GB ataupun berat cecair yang disesarkan sebab prinsip Archimedes masih lagi apply untuk objek yang terendam. So secara kesimpulannya, untuk objek yang terendam, tak kisahlah dia bergerak ke dia tak bergerak ke objek tu, prinsip Archimedes semua boleh guna. Maksudnya prinsip Archimedes kat sini rho GB tu lah, rho GB tu semua kita boleh guna. Tetapi kalau untuk objek yang tidak bergerak, objek yang tidak bergerak, kita kena guna keseimbangan daya lah. Keseimbangan daya kata apa? Objek daya apungan tu juga bersamaan dengan berat objek itu. Maka berat objek itu adalah, kalau kes yang pertama ni kita tak boleh apply prinsip Archimedes kan, so dia hanyalah setakat berat objek sajalah daya apungan tu. Tetapi untuk 3 kes yang lagi satu ni yang tidak bergerak juga ni, disebabkan kita juga boleh guna 2 kaedah, keseimbangan daya dan prinsip Archimedes, maka berat objek tu sama dengan berat cecair yang disesarkan. So semua ni samalah, berat objek tu bersamaan dengan berat air yang disesarkan. So kalau kes yang kedua terakhir ni tak samalah, sebab daya apungan dia tak sama dengan berat objek. Bezakan bahagian mana yang berat cecair disesarkan tu sama dengan berat objek, situasi yang mana yang tak sama. So situasi yang tak sama tu bila objek tu bergerak lah, kalau objek tu tak bergerak dia sama. Okey, so kita tengok dulu situasi kapal ni. Macam mana kapal ni boleh terapung dan tidak bergerak statik saja, keseimbangan daya lah kan. So daya yang terlibat adalah berat kapal dengan daya apungan. Daya apungan sebab dia prinsip Archimedes, sebab saya nampak ada bahagian yang terendam ni kan, bahagian yang terendam. So kita boleh katakan cecair ni kan, isi padu air tersesat sama dengan isi padu kapal terendam. So kita tak boleh kata sama terus dengan isi padu kapal kan, sebab sebahagian saja yang terendam. Maka berat air yang disesarkan tu, berat air yang disesarkan sama dengan berat objek, yang ni datang daripada keseimbangan daya. Keseimbangan daya. Okey, so kalau kita nak cari daya apungan dia, maka kita boleh katakan dia sama dengan berat objek dan dia sama dengan WL dan dia sama dengan rho GB. Cuma V ni adalah kita guna yang atas ni. Isi padu air tersesat adalah isi padu kapal yang terendam. Okey, sebabkan itu kapal kita ni dia boleh terapung. Dia boleh terapung. Okey. Lagi satu, kapal ni berjisim besar lah kan. Berjisim besar. Kalau kita ikutkan logik kita, benda yang berat ni, yang berjisim besar ni selalunya tenggelam lah kan. Tetapi dekat sini disebabkan hubungan dia tu, sebab berat objek kita ni besar, maka berat cecair yang disesarkan tu pun besar. Maka bila berat cecair yang disesarkan tu besar, daya apungan kita ni pun besar. Maka dia boleh tampung ke apungan kapal itu. Disebabkan itulah kapal yang besar-besar yang kita nampak dekat laut tu boleh dengan jayanya berlayar, disebabkan daya apungan yang sangat besar datang daripada berat objek yang sangat besar. Okay, so kita tak boleh dah fikir secara logiknya berat, kalau objek tu lagi berat dia tenggelam, tak semestinya. Dia semuanya bergantung kepada rho GB ni juga, sebab WO ni berat objek menyebabkan berat cecair itu disesarkan kan. Maka berat cecair disesarkan ni bergantung kepada faktor-faktor ni lah, ketumpatan dan juga isi padu. Kalau kat laut ketumpatan tinggi menyebabkan daya padu daya apungan pun tinggi lah kan. Isi padu juga, isi padu air yang disesarkan tu kalau tinggi, maka daya apungan dia pun tinggi.
Okey, so kita tengok pula aplikasi prinsip Archimedes. So alat-alat yang menggunakan prinsip Archimedes yang pertama adalah hydrometer untuk mengukur ketumpatan cecair, density. So apa yang dia buat, hydrometer ni akan tenggelam ataupun timbul lah. So berapa banyak dia tenggelam dan berapa banyak dia timbul tu menunjukkan ketumpatan cecair yang dia masuk tu lah kan, yang dia tenggelam tu, yang dia direndam itu. So kalau kita tengok kes yang pertama ni untuk hydrometer kita ni dia tenggelam lebih, maka bila dia tenggelam lebih, dia punya isi padu cecair yang disisarkan tu tinggi kan, cecair yang disisarkan tinggi, maka kita katakan ketumpatan cecair dengan ketumpatan hydrometer, cecair lagi rendah daripada hydrometer, sebab hydrometer nampak dia tenggelam. Maka maksudnya cecair itu ketumpatan dia rendah lah. Oleh itu kita punya skala dia ni, senggatan dia ni, kita kena letak kosong di atas dan nilai yang lebih besar di bawah, contohnya 2000. So kita kena letak nilai yang kecil di atas, nilai yang besar di bawah, disebabkan cecair ini berketumpatan rendah, isi padu cecair yang disisarkan dia tu tinggi, maka takat air tu kena dekat sengat adalah kawasan yang tinggi lah. Untuk hydrometer tu kawasan yang lebih atas berbanding bawah, maka kawasan yang atas tu tak boleh lah kita letak nombor yang tinggi, sebab kita kata ketumpatan dia rendah. Sebab benda ni kita nak mengukur ketumpatan, maka kita kena letak nilai yang rendah lah di bahagian atas, sebab dia akan mensisarkan air yang banyak bila dalam ketumpatan rendah. So logiknya kosong kena start daripada atas, nombor yang besar di bawah lah. So disebabkan itu kita boleh tengok pula situasi yang kedua ni. Kalau cecair itu ketumpatan dia tinggi daripada ketumpatan hydrometer, of course hydrometer akan timbul. Bila dia timbul, takat air itu akan kena dekat sengat yang bawah, maka sengat yang bawah mesti kena nombor yang besar. Sebab isi padu cecair yang disisarkan itu sekarang ni dah berkurang. So dekat sini dia apply lah prinsip Archimedes. FB sama dengan WL sama dengan rho G V kan. Sebab prinsip Archimedes kata apa? Objek yang terendam sebahagian atau sepenuhnya, in this case sebahagian lah, dia bersamaan dengan berat cecair yang disisarkan. So berat cecair ni bergantung kepada ketumpatan cecair dan isi padu cecair yang disisarkan. So untuk FB, A dan B, sebab objek yang sama, kita guna hydrometer yang sama, dia punya daya apungan dia sama. Daya apungan dia ni bergantung juga dengan berat objek kan. Kita kata kalau hydrometer ni tak bergerak, so berat objek mestilah tak berubah antara A dengan B kan. A dengan B, hydrometer A dengan hydrometer B adalah hydrometer yang sama, maka berat yang sama. Cuma yang berubah adalah rho GB kita ni, sebab dia bila kita katakan WO sama, WL tu kena sama lah, sebab formula ni semua tulis sama dengan kan. So apa yang berbeza? Apa yang membezakan A dengan B? G mestilah sama, kita buat di kawasan bumi, di planet bumi, maka G kita masih sama. So yang berubah adalah ketumpatan dengan isi padu. Tadi saya cakap kalau dia dalam cecair A ni, isi padu cecair yang disisarkan dia tu tinggi kan, maka kalau kita nak bagi nilai ni sama, sebab V tadi dah meningkat, density kita, ketumpatan kita kena menurun lah. Maka betul lah hipotesis kita mengatakan bahawa cecair kita ni berketumpatan rendah. Okey, untuk kes yang B ni, kita punya isi padu kita dah berkurang kan, bilangan isi padu cecair yang disisarkan tu sikit saja sebab dia timbul, maka kita punya ketumpatan kena naik lah supaya dia balance out, supaya semua ni sama. Kalau satu hala saja naik, dia tak sama lah, dia tak akan jadi sama. So kita nak sama, nilai yang sama, maka kalau satu naik, satu lagi kena turun lah. Okay. Ataupun kita boleh buat hubungan macam ni, sebabkan FB sama dengan rho GB, kita boleh susun semula Rho sama dengan FB bahagi dengan GB.
So saya bawa G dengan V ni sebelah sini. Maka kalau isi padu meningkat, rho menurun kan. Kalau isi padu menurun, rho meningkat. Macam tu pun boleh lah. Kalau saya nak fikir macam bentuk formula ni pun boleh. Maka masih lagi apply prinsip Archimedes. Semua ni lah campur dengan keseimbangan daya. Okey, aplikasi yang kedua adalah penyelam Cartesian. So apa yang kita nak buat kat sini, kita ada satu botol air. Dalam botol air kita letak test tube yang terlangkup macam ni kan, test tube yang terbalik macam ni. Dalam tu ada udara lah. Dalam ni ada udara dan boleh masuk air juga. Okay. So kalau kita, apa yang akan berlaku kalau kita apply daya, kita penyekkan botol ni, picit botol ni. So kita apply tekanan lah di situ. Kita apply tekanan, maka tekanan tinggi lah dalam botol ni. Cair semua tekanan tinggi. Itu prinsip Pascal kan, sebab ni benda yang tertutup, maka tekanan dipindahkan secara seragam, semua arah seragam. Maka kalau kita apply tekanan tinggi di luar, dalam ni pun akan berlaku tekanan tinggi juga. Apa yang akan berlaku? Tekanan udara dalam ni rendah kan, tekanan air jadi tinggi, maka air akan push masuk ke dalam test tube ni. So hasilnya dia akan jadi macam ni. Test tube kita ni akan nampak dia menurun. Dia menurun bila air isi semakin banyak, kita akan nampak dia semakin menurun. Maksudnya dia tenggelam lah. Itu adalah konsep prinsip Archimedes juga. Okey, kali ni apa yang berubah? Okey, yang berubah sekarang ni adalah kita punya V kita. V kita dah meningkat. Bila V meningkat, bukan V meningkat, silap. Apa yang berubah adalah V kita menurun. Apa yang menurun? Isi padu udara kita. Tadi isi padu udara kita besar, maka kita punya daya apungan kita besar kan. Tetapi sekarang ni isi padu udara kita sedikit, maka kita punya daya apungan kita pun sedikit, maka dia akan tenggelam. Okey, so yang ni penyelam Cartesian ni adalah konsep di mana tangki balas untuk kapal selam digunakan. Nampak tak, bila udara banyak, kita boleh naikkan dia nampak macam timbul. Kalau udara sikit, bukan udara sikit tu maksudnya bilangan udara tu sikit, tak, isi padu udara tu sikit ataupun kecil, maka benda ni akan tenggelam. So dalam konsep tangki balas ni, dalam kapal selam ni, dia menggunakan konsep inilah, konsep penyelam Cartesian. So ada satu tangki balas tu, dia tempat isi udara dan juga tempat isi air. Dia ikut keadaan. Kalau kapal selam tu dia nak tenggelam kan, dia nak menyelam ke dalam laut, maka mestilah kita nak situasi yang di mana penyelam Cartesian ni tenggelamkan ke bawah. Maksudnya isi padu udara dia menurun, mengecil. Maka apa yang kita kena buat, kita boleh buka injap dekat bawah ni, injap warna kuning ni, supaya membenarkan air masuk. Air masuk disebabkan tekanan air yang tinggi lah, tekanan cahaya yang tinggi daripada tekanan udara di dalam, maka air boleh memenuhi tangki balas ni. Bila air memenuhi tangki balas ni, isi padu udara berkurang. Bila isi padu udara berkurang, kita punya daya apungan kita pun berkurang. Bila daya apungan berkurang, objek tenggelam, turun ke bawah sebab berat mendominasi. Okey, kalau kita nak timbul balik, macam mana? Kita nak buang air lah kan, tapi air ni dah bertekanan tinggi kan. Air yang di luar tu bertekanan tinggi, maka dia menyebabkan kalau kita buka injak ni, air akan masuk lagi. So dia akan tenggelam lagi. So apa yang kita kena buat? Kita ada satu tangki khas, di mana terisinya udara termampat. Udara yang termampat, maksudnya tangki ni memang sedia ada lah. So kita akan buka injap tangki udara tu, maka udara yang termampat ni bertekanan tinggi. Maka dia akan menolak keluar air yang bertekanan rendah keluar. Maka dia mengisi ruang.
maka isi padu udara di dalam tangki balas meningkat, daya apungan meningkat, maka dia akan timbul ke atas, dia akan bergerak ke atas. Daya apungan mendominasi daya berat. Okey, so yang ni disebabkan ini kita boleh juga apply konsep ni untuk kalau kita lemas kan, dalam situasi di laut di mana kita tak ada pelampung ke apa, di mana kita nak selamat kan, nak timbulkan diri kita. So kita ada paru-paru, lungs kan. Lungs kita ni mengisi udara. So kalau kita nak terapung, kita tak bolehlah panik. Sebab kalau panik, kita punya udara intake kita tu berlaku sangat cepat kan. Kita bernafas dalam keadaan kadar yang sangat tinggi kan, masa yang sangat cepat. So tak sempat paru-paru tu mengembang, kita dah mengempiskan dia. So kita tak boleh lah nak achieve isi padu udara yang tinggi untuk daya apungan yang tinggi. So apa yang kita kena buat? Kita kena tenangkan diri, kita kena sedut udara dengan perlahan-lahan mengisi ruang di dalam paru-paru supaya kita meningkatkan isi padu udara di dalam paru-paru. Lepas tu kita tahan nafas sekejap, maka kita akan dapati bahawa kita punya daya apungan kita akan meningkat lah, sebab isi padu udara kita meningkat. Maka kita akan perlahan-lahan terapung lah di permukaan air, dan lepas tu kita boleh normally breathe lah, kita boleh bernafas secara normal. Tapi keyword dia kita kena tenangkan diri, tak boleh nak panik lah dalam situasi tersebut. Okey, kita tengok pula kapal laut dan garis plimsoll. Okey, garis plimsoll ni dah pernah jumpa juga dah waktu menengah rendah. Basically dia juga apply prinsip Archimedes, F sama dengan rho G V. Okey, so apa yang dia buat kat sini, sebab kapal-kapal yang bawa kontainer kan, membawa kontainer yang berat ini, dia ada kemungkinan bahawa kapal tu akan tenggelam kan, kapal tu akan tenggelam lebih sikit, terendam lebih. So kita nak tahulah kan berapa banyak yang kita boleh tenggelam supaya kapal ni selamat, tak tenggelam sepenuhnya lah, tak sampai sink kan, masuk ke dalam laut macam Titanic tu. Okey, so dia adalah tanda takat-takat ni. Takat-takat ni kita panggil garis plimsoll, di mana takat-takat yang huruf-huruf ni semua berkaitan dengan jenis air laut. Okay, W ni kalau tak silap saya water, biasalah air biasa. Kalau S ni maybe salt ke, air masin sikit ke, saya pun tak berapa. T ni tropical ke, boleh carilah maksud-maksud S, P, F apa semua ni dalam internet. Tapi basically dia menyatakan bahawa kalau kapal ni dekat contohnya dekat sini, contohlah dia ni bergerak dekat kawasan air laut dan masin kan, maka dekat S ni, kalaulah kapal ni tenggelam kurang daripada S ni, maksudnya kurang daripada takat S, maksudnya dekat W contohlah, maka selamat sebab air kurang kan, air isi padu air yang disediakan dia kurang. Tetapi kalaulah kapal tu terlebih muatan, maka dia tenggelam lebih kan, tenggelam lebih sampai takat lebih daripada S contohlah. Dan sekarang kita air laut di S contoh, maka terlebih daripada S, maka bahaya, menyebabkan kapal ni kemungkinan akan tenggelam lagi. Maka kita tak boleh, kalau boleh tu normal lah, betul-betul takat S ataupun kurang sikit. Maksudnya menunjukkan bahawa muatan yang kita bawa tu tak terlebih. Masih lagi menggunakan konsep prinsip Archimedes, yang di mana isi padu cecair yang disediakan tu bergantung juga dengan ketepatan cecair dia. Okey, nombor 5. Yang selama ni kita duk sembang, kita duk bincang pasal aplikasi dalam cecair kan. Sekarang ni aplikasi dalam udara pula macam mana? Sebab prinsip ini dia apply juga dalam benda-benda tu cair dan gas. Maka kita kena tengok juga situasi prinsip Archimedes untuk udara kan. So dia apply dalam bentuk balon udara panas. So balon udara panas ni, dia kalau kita tengok kan, kalaulah kita imagine kawasan sekeliling balon udara panas ni air, macam air, maka kita boleh nampak kan balon udara panas ni macam dia tenggelam dan dia timbul juga, tapi dalam udara lah kan, dalam udara. So macam mana kita nak apply prinsip Archimedes ni
Rho GV ni sama dengan WO kan. Okey. So kalau dia tak bergerak, kalaulah balon udara ni dalam keseimbangan daya tak bergerak, stationary, maka daya apungan mestilah sama dengan berat objek kan. Tetapi kita tak maulah tak bergerak saja, bosan lah balon udara tu kan. Kita nak dia naik ke atas lagi, lepas dia boleh turun bawah balik untuk kita keluar daripada balon udara panas ni. Maka ada situasi yang menyebabkan FB kita besar daripada WO, ada situasi yang menyebabkan kita punya daya apungan kita kurang daripada WO. Okey. So bila FB kita besar daripada berat objek, kita boleh ubah apa? Kita boleh ubah G ke? Tak boleh lah, sebab kita di bumi. Kita boleh ubah V ke? Isi padu ke? Tak boleh juga, sebab balon udara ni isi padu dia tetap malam. So kita tak boleh nak kempiskan balon ni tengah-tengah duk terapung kat udara, kita nak kempiskan. Macam tak boleh lah, dia berbahaya. Dia menyebabkan benda ni akan tenggelam sepenuhnya, akan jatuh dengan cepat lah. So apa yang kita boleh buat, kita boleh ubah ketumpatan udara di dalam balon. Okay, so apa yang kita boleh buat, ketumpatan udara dia bergantung kepada suhu udara itu. So disebabkan itu kita ada pembakar. So semakin tinggi suhu udara, semakin jauh-jauh molekul udara itu. Sebab tenaga kinetik dia bertambah, so udara-udara tu bergerak lagi jauh. Bila bergerak lagi jauh, dia punya isi padu dia meningkat. Bila isi padu udara tu meningkat, udara tu mengembang kan, dia punya ketumpatan dia rendah. Sebab formula ketumpatan adalah Gc bahagi isi padu. Isi padu meningkat, ketumpatan udara rendah bila suhu meningkat. So bila ketumpatan udara di dalam balon rendah, ketumpatan udara di luar, sebab udara di luar sejuk dan tinggi, maka balon ni automatik akan naik. Maka kita punya daya apungan kita naik. Okey. So kalau kita nak turun balik, kita kena tutuplah pembakar ni supaya udara di dalam balon ni sejuk kan, supaya dia sejuk perlahan-lahan. Maka suhu kita menurun, kita punya jarak antara molekul udara semakin dekat sebab sejuk, maka isi padu kita berkurang. Bila isi padu kita berkurang, kita punya ketumpatan meningkat. Bila ketumpatan kita meningkat, compare dengan ketumpatan luar, maka ketumpatan luar kita sekarang ni rendah lah berbanding dengan ketumpatan balon udara. Dia ketumpatan udara di luar ni tak berubah, nilai dia sama. Cuma kalau kita compare, tadi besar kan nilai ketumpatan di luar, sekarang ketumpatan di luar rendah lah, tapi nilai sama, tak berubah. Cuma yang berubah nilainya adalah yang dalam balon udara. So kita tak boleh kata ketumpatan di luar ni menurun, salah. Kita boleh kata ketumpatan udara di luar kecil ataupun besar, tapi tak boleh kita kata membesar, mengecil, tak boleh. Sebab dia tak ada perubahan untuk ketumpatan udara di luar, hanya perubahan berlaku di dalam. Di dalam bolehlah kita kata meningkat menurun. So balon udara ni, bila ketumpatan udara di dalam balon ni meningkat, maka kita punya pergerakan balon udara akan menurun. Kita tengok contoh soalan pengiraan. Isi padu bot yang terendam. So nampak ada perkataan terendam. Prinsip Archimedes ialah 2.8 meter padu. So kita tulis dalam bentuk simbol. Jisim bot adalah 600 kg, M sama dengan 600 kg. Berapakah berat muatan maksimum? Okey, so dekat sini kita assume keseimbangan daya. Maksudnya bot itu terapung lah, tak tenggelam dan tak bergerak ke atas. So dia steady. So FB mestilah sama dengan berat objek itu. Okey. So berat objek ni maksudnya tambah sekali lah dengan berat muatan. So kita kata berat dan muatan WM. So kita kira dululah FB kita ni. FB kita adalah rho GV. Rho adalah 1000, G kita 9.81, V kita 2.8,
meter padu. 7,468 meter. Okey. So kita punya berat bot dan berat muatan tambah mesti sama dengan 27,468 meter sebab kita assume, kita anggap keseimbangan daya. So berat bot pula boleh tak kita kira? Boleh lah sebab kita diberi jisim M darab G kan. So 600 darab dengan 9.81 kita akan dapat 5886 meter. Maka berat muatan yang kita boleh bawa maksimumnya adalah FB tolak WO. Maka FB kita 27468 tolak 5886 21,582 meter. So ni adalah berat maksimum yang kita boleh bawa. Kalau boleh jangan bawa cukup-cukup. 21,582 meter ni bawa lah kurang sikit. Okey. Nombor 2, jisim rakit ialah 54 kg. M sama dengan 54 kg. Ketepatan air laut Rho sama dengan 1080 kg M negatif 3. Berapakah berat rakit? W sama dengan mg. 54 darab dengan 9.81 kita akan dapat 529.74 meter. Bandingkan berat rakit dengan berat air yang disesarkan. Okey, so kat sini kita kena assume rakit ni dalam keadaan keseimbangan daya. So, bila keseimbangan daya FB sama dengan berat cair yang disesarkan dan juga FB juga bersamaan dengan berat objek. So, kita boleh cakaplah berat rakit adalah sama dengan berat air yang disesarkan. So, berat air yang disesarkan datang daripada posisi Archimedes. Berat objek datang daripada keseimbangan daya. Okay, hitungkan isi padu air yang disesarkan oleh rakit. FB sama dengan WO. Okay, FB formula dia adalah Rho G V WO. So kita boleh kira kita nak isi padu air cecair yang disesarkan. So WO bahagi dengan Rho G. So berat cecair kita dah kira tadi 52974. Rho kita 1080, G kita 9.81. Kita akan dapat B kita ni 0.05 meter padu. Okey. Latihan. Nyatakan prinsip Archimedes. So prinsip Archimedes, konsep dia apply untuk objek yang terendam. So kita tulis dulu bila masa dia ni di-applykan kan, diaplikasikan. Okey, apabila sesuatu objek terendam, ada dua keadaan kan, sebahagian atau sepenuhnya. Dalam mana? Dalam berdalih. Maka apa yang berlaku? Daya apungan objek itu sama dengan berat air disisakan. So kalau perasan ayat yang saya buat ni tak sama dengan ayat buku teks, tak apa. Sebab yang pentingnya adalah keyword dia tu. Keyword dia adalah bila. Bila objek terendam dalam keadaan macam mana? Sebahagian atau sepenuhnya. Dalam mana? Berdalih. Maka yang ni adalah kita punya result dia. Result dia daya apungan itu sama dengan berat air disisarkan. So kalau lah tulis yang ni saja, berat apungan objek sama dengan berat air disisarkan, salah lah. Sebab kita kena bagi tahu situasi dia bila kan. Sebab tu saya pentingkan tadi, tekankan prinsip Pascal waktu bila, prinsip Bernoulli waktu bila, prinsip Archimedes ni waktu bila. Sebab dia tak boleh apply dalam semua keadaan, hanya sesuatu keadaan saja. Sebab tu pentingnya kita kena faham bila dia guna. Sebab kita kena tulis balik benda bila yang diguna tu. Bila kita guna dalam keadaan yang sepatutnya, apa yang akan berlaku? Itu adalah daya apungan ni lah sama dengan berat air yang disisarkan. Okey, sebuah bot kecil menyesarkan 3.8 10 negatif 2 meter padu air. V lah kan isi padu. 3.8 darab 10 negatif 2 meter padu air laut. Hitungkan daya apungan yang bertindak ke atas bot. FB sama dengan Rho G V.
Rho kita 1050, G kita 9.81, 3.8 darab 10 okey 2. 4391.42 Newton. Okey. Satu bongkar berjisim 0.48 kg, M sama dengan 0.48 kg. Isi padu V sama dengan 5.0 darab 10 negatif 4 meter. Padu direndam sepenuhnya. Tentukan gerakan bongkar apabila dilepaskan. Okey, kalau kita nak tahu gerakan bongkar, kita kena compare daya apungan dengan berat objek. Kalau daya apungan besar, dia meningkat. Bukan meningkat lah, dia menaik ke atas, dia bergerak ke atas. Kalau daya apungan kita ni rendah, maka dia turun ke bawah. So kita ada dua calculation yang kita kena buat lah. Kita buat berat objek dulu lah, sebab dia simple kan. M darab G saja. Distance 0.48, G kita 9.81, maka berat objek kita ni 4.71 Newton. Okey, so kita kena kira pula FD kita guna formula Rho G V, sebab kita rendam sepenuhnya prinsip Archimedes. 1000 darab dengan 9.81, isi padu dia adalah 5.0 darab 10 negatif 4. So FD kita 4.91 meter. Okey, isi padu yang saya gunakan ni, walaupun objek dia bagi isi padu bongkar kan, dia tak bagi isi padu air yang disisakan, tapi dia ni direndam sepenuhnya. Maka kita kata kalau dia rendam sepenuhnya, isi padu cecair yang disisakan tu sama dengan isi padu objek. So kita boleh je masukkan dalam formula. So point dia dekat sini, saya nampak FB kita besar daripada WO kan, daya apungan lebih besar daripada berat objek, maka bongkar itu akan bergerak ke atas. Bongkar bergerak ke atas. So dia akan bergerak selama-lamanya ke? Tak lah, dia bergerak sampailah nanti dia akan berhenti. Bila dia berhenti tu maksudnya dalam keseimbangan daya. Maksudnya FB dia ni sama dengan WO. Maksudnya FB dia akan menurun kan, daripada 4.91 bila naik sikit jadi 4.90. Naik sikit jadi 4.89 pula. Sampailah jadi 4.71. Bila dia jadi 4.71, dia akan keseimbangan daya, tidak bergerak dah lah, pegut. Okay, make sense tak kalau FB tu semakin berkurang bila dia naik atas? Make sense, sebab kita punya isi padu cair semakin lama semakin berkurang lah. Okay, darjah 1 menunjukkan satu bongkar kayu dimasukkan ke dalam air, berat bongkar 4.5, WO kita 4.5, dan isi padu bongkar B sama dengan 5.0 darab 10 negatif 4 meter padu. Berdasarkan perhitungan sewajarnya, tentukan gerakan bongkar. Okey, kita nak tentukan gerakan bongkar, kita kena compare daya apungan dengan berat objek. So berat objek dah bagi, kita tinggal cari daya apungan guna prinsip Archimedes, sebab dia, kalau kita tengok dalam gambar ni, direndam sepenuhnya. Rho GV 1000 9.81, 5.0 darab 10 negatif 4. So isi padu ni saya ambil isi padu bongkar sebab dia sama dengan isi padu cecair yang disisakan lah. 4.91 meter. So kalau kita compare dengan berat, isi daya apungan lagi besar, maka bongkar akan bergerak ke atas. Okey, kita tengok pula nombor 5 ni. Rajah 2 menunjukkan 3 biji bola yang terapung di atas permukaan air. Terapung. Prinsip Archimedes juga. Prinsip Archimedes juga. Bandingkan ketumpatan bola P, Q dan R. Kita nak bandingkan ketumpatan Rho density. So, prinsip Archimedes mengatakan bahawa Rho G V. So, kita tengoklah ketumpatan kan. So kat sini isi padu air dia tu banyak. Isi padu dia banyak. Maka FB dia banyak lah, sebab Rho kita sama. Rho air kan, air. Semua ni air. Rho dia sama, G sama. Isi padu air yang disisakan dia yang berbeza. So kalau R ni banyak, isi padu air dia banyak yang disisakan, maka daya apungan dia banyak lagi besar. Tapi kat sini semua terapung. Keseimbangan daya lah juga kan, maksudnya bersamaan dengan berat objek itu. Bila berat objek
sama dengan daya apungan. Bila daya apungan meningkat, berat objek pun meningkat. Bila berat objek meningkat, ketumpatan objek meningkat. So kita katakan R ni paling tumpat. R ni paling tumpat. So yang kedua tumpat, kita tengok yang paling banyak lagi. Yang paling banyak juga adalah yang P kan. Tapi taklah sebanyak R kan. Tapi kalau kita compare P dengan Q, P lagi banyak. So P lagi tumpat. So antara P dengan Q, Q paling sikit. So Q lah yang paling kurang tumpat. Okey. Nombor 6, darjah 3 menunjukkan sebuah hidrometer yang terapung di dalam suatu cair. Terapung, prinsip Archimedes. Nyatakan hubungan antara berat dengan berat air yang disesatkan. Sama lah. Sama. Sebab terapung, prinsip keabadian, prinsip keseimbangan daya. Daya apungan sama dengan berat objek. Lepas tu prinsip Archimedes pula. Daya apungan sama dengan berat cecair yang disesatkan. Maka berat objek sama dengan berat cecair yang disesatkan. B. Mengapakah nilai bacaan adalah kecil pada bahagian hujung atas? Jadi saya cakap dah, bila cecair berketupatan rendah, hidrometer mensesarkan isi padu cecair yang tinggi. Bila mensesarkan isi padu cair yang tinggi, pakat air berada pada hujung atas hidrometer. Sebab itu, nilai kecil perlu berada di atas hujung atas hidrometer. Nombor 7, soalan yang terakhir. Darjah 4 menunjukkan sebuah blok logam isi padu B sama dengan 3.2 darab 10 negatif 4 meter padu digantung dari hujung sultan tali dan direndam sepenuhnya. Prinsip Archimedes. Berapakah tegangan tali bagi tegangan T bagi tali itu? So kita kena apply keseimbangan daya juga, sebab objek ni tak bergerak, dia tergantung kan. So keseimbangan daya apa yang terlibat? Kita ada berat objek itu dan juga prinsip Archimedes, dia ada daya apungan. So bila dalam keseimbangan daya, semua daya yang menunjuk ke atas mesti sama dengan daya yang menunjuk ke bawah. So tegangan tambah dengan daya apungan sama dengan daya berat objek itu. Soalan suruh cari tegangan WO, tolaklah F. So kita kira WO asing, FB kita asing. WO adalah jisim objek darat dengan graviti, ketutupan graviti. Jisim objek tak diberi dalam soalan, tapi kita boleh cari guna formula ketumpatan objek. So kalau kita nak cari jisim objek, isi padu objek darat dengan ketumpatan. So kita jadikan rho V G. Lepas tu kat sini yang ni bukankah formula daya apungan ke rho GV tadi? Ya, tapi tidak juga dalam masa yang sama. Sebab daya apungan kita kena guna cecair kan. Berat cecair yang disesarkan, berat cecair. Tapi yang ni adalah berat objek. So tak sama dari segi nilai lah. Dari segi nilai formula maybe sama, tapi dari segi nilai dia tak sama. So nilai apa yang tak sama? Nilai rho dengan nilai V tak sama. Nilai rho adalah ketupatan objek. Dekat soalan dia bagi ketupatan logam dengan ketupatan air. So yang kita nak kira ni berat objek, mestilah kena guna value ketupatan logam. So kita punya rho kita adalah 9,000. Isi padu objek lah, sebab kita guna cari berat objek. So isi padu objek kita ni 3.2 darab 10 negatif 4 darab dengan 9.1. So berat objek kita adalah 28.25 meter. Okey, daya apungan pula. Daya apungan memang kita guna rho GV. Lepas tu jangan confuse berdaya apungan, maksudnya prinsip Archimedes, berat cecair yang disesatkan. Rho kita ni kena rho cecair, V kita ni pun kena V cecair. Okey, so rho cecair kita 1000,
G kita 9.81, V kita, okey, V kita tak diberikan V cecair tetapi dia direndam sepenuhnya, maka samalah dengan V objek. 3.2 darab 10 negatif 4. Kita dapat nilai 3.14 meter. So, masukkan dalam formula kita tadi ni, 28.25 tolak 3.14. Kita akan dapat tegangan kita ni 25.11 meter. Okey, itu saja untuk minggu ini prinsip Archimedes. Saya ulang balik. Prinsip Pascal digunakan untuk bendalir yang tertutup. Maksudnya bendalir tu dalam bekas, masa kita apply tekanan di luar, maka apa akan berlaku? Dia akan dipindahkan, tekanan itu akan dipindahkan secara seragam semua arah dalam cair itu. Maka kalau kita apply tekanan tinggi di luar, tekanan tinggi jugalah yang di dalam cair itu. Tentu untuk prinsip Pascal digunakan dalam sistem hidrolik, jet hidrolik, brake hidrolik. Okey. Dan dia juga berguna untuk menggandakan daya melalui faktor pergandaan, iaitu rasio nisbah antara luas output dengan luas input. Okey, prinsip Archimedes yang kita belajar hari ini. Prinsip Archimedes pula apply digunakan apabila objek direndam. Ada dua keadaan, sepenuhnya ataupun sebahagian. Kalau objek tu timbul sepenuhnya, tak boleh apply prinsip Archimedes. Okey, hanya untuk objek yang ada terendam, objek yang ada air yang disisakan. Okey. So, apa yang dia cakap? Dia akan kata daya apungan objek itu bersamaan dengan daya berat air yang disisakan. Lepas tu kita boleh juga apply keseimbangan daya. Kalau objek itu tidak bergerak, maka kita boleh juga katakan daya apungan itu sama juga dengan berat objek. So, basically kalau ada konsep keseimbangan daya, daya apungan sama dengan berat cecair yang disisakan melalui prinsip Archimedes, dan juga bersamaan dengan berat objek melalui prinsip keseimbangan daya. Kalau daya apungan tinggi daripada berat objek, maka objek itu akan naik ke atas. Kalau daya apungan rendah daripada berat objek, maka daya objek itu akan bergerak ke bawah. So, dalam keadaan objek itu bergerak ke atas atau ke bawah, tiada keseimbangan daya. Okey. So, nak guna formula rho GV untuk FV tu, rho dengan V pastikan datang daripada cecair. Yang V tu kita boleh mudahkan datang daripada objek, tetapi kita kena pastikan objek kita tu direndam sepenuhnya lah. Kalau direndam sebahagian, kita hanya kira yang bahagian yang terendam tu saja, berapa banyak, berapa persen yang terendam. Itu adalah isi padu cecair yang disisakan. Okey. So, untuk prinsip Bernoulli apply digunakan apabila bendalir tu bergerak, cecair ke udara ke. Bila dia bergerak, dia ada hala laju. Bila dia ada hala laju, dia akan affect tekanan. So, hala laju tinggi, tekanan rendah. Kalau hala laju rendah, tekanan tinggi. Berdasarkan prinsip keabadian tenaga lah. Tenaga kinetik dengan tenaga keupayaan kan. So, kalau dia boleh digunakan, di-apply dalam konsep sayap kapal terbang, aerofoil, spoiler kereta, bola melengkung, pelindung balsa, macam-macam lagi lah. Ini semua menggunakan prinsip Bernoulli. So, kita